bermula daripada zaman Abu Bakar, berakhir di zaman Umar, bertemu dengan tentera Rom yang begitu ramai, ahli tentera dia berbanding dengan tentera Islam. Tapi tuan-tuan nak tengok akhlak orang Islam, serangan demi serangan diasak oleh orang-orang Rom sehingga hampir-hampir tewas, sehingga Khalid menyusun strategi. Asbab tu Allah Ta'ala menangkan tentera Islam macam mana? Nak kata Khalid punya, masa tu memang Abu Ubaidah jadi ketua, pemimpin Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi cerdiknya Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Khalid ni, Abu Ubaidah kata, wahai Khalid, jangan sampai satu orang pun tahu tentang aku ialah pemimpin sekarang ni. Biar mereka tahu yang kamu masih pemimpin, supaya tak ada seorang pun yang down dia punya mental dia, moral dia. Kita teruskan peperangan ni, ikut apa yang kamu rancang. Kalau kita jadi ketua kan, macam mana kita buat? Dah kita rombak semula, saya ada cadangan yang lebih baik, ini ikut cara saya. Cara hak lepas itu hak lepas, something wrong somewhere saya nampak, insya-Allah kita mula balik. Tuan-tuan, Abu Bakar tidak menarik balik jemaah dakwah yang dihantar oleh Nabi keluar. Ketika mana Umar pun sama juga. Umar tak menarik balik. Cuma Umar ni dia nak betulkan iman para sahabat. Sebab tu dia lantik Khalid, diturunkan Khalid naikkan Abu Ubaidah. Kerana orang Islam kata apa? Kalau Khalid jadi amir, insya-Allah mesti menang. Kalau Khalid jadi amir, mesti menang. Peperangan mana? Mesti menang. Umar kata, ini cukup-cukup menakutkan aku. Ini merosakkan iman orang Islam. Allah menangkan Islam bukan sebab Khalid. Allah menangkan Islam kerana kemuliaan agama ni. Sebab tu dia punya kebijaksanaan. Umar ni lain. Umar kata kita turun. Tuan-tuan, ketika mana Khalid Al-Walid menjadi pemimpin di dalam peperangan Yarmouk, sehinggalah diganti oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, serangan diteruskan sehingga mereka serang orang Rom ni. Tuan-tuan kalau tengok cerita 300, tengok 300 cerita orang putih, macam mana dia buat visual tu. Kira orang Rom kepung orang Parsi dalam peperangan tu sampai dekat hujung gaung. Mereka tendang, jatuh seorang-seorang dalam gaung. Sebenarnya itu gambaran peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk, orang Islam serang tentera-tentera Rom sehingga tentera Rom tak boleh lari mana. Orang Islam kepung, di belakang dia ialah gaung. Tapi nak tunjukkan Nabi mengajar akhlak kepada orang Islam. Walaupun tengah perang, tunjuk akhlak lagi. Sehingga diperintahkan kepada Amru Al-As, wahai Amru, buka jalan bersama dengan tentera kamu, izinkan mereka lalu. Kalau ikut tentera Islam boleh clearkan semua tentera Rom tu, semua tolak jatuh langgang, clear, seorang pun tak tinggal. Tetapi akhlak Islam, walaupun dalam peperangan, mereka bagi laluan sehingga tentera Rom keluar dan dapat lari daripada medan. Orang Islam ni tuan-tuan, sifat dia lain. Kerana mereka menginginkan kehidupan akhirat, dan dunia ni cumalah laluan. Dan bila mereka sampai di penghujung hayat mereka rasakan itulah kejayaan. Tak kala mereka dapat sempurnakan keseluruhan daripada perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita nak belajar ni. Hari ni kenapa lah hati kita, kalau kadang-kadang kita nampak orang tak kenal pun orang tu, tiba-tiba rasa geram. Kenal pun tak, baru pindah ke taman kita, baru masuk naik motor, kita tengok dia rasa, aku tak boleh belah tengok dia tu. Tak pasal-pasal. Kadang-kadang dia datang macam tu. Dia datang tak tanpa sebab. Wallahi kalau macam tu masih hadir dalam hati kita, tuan-tuan, sebenarnya bukan masalah dia. Masalah zulumat yang masih ada dekat dalam hati disebabkan dosa kita yang kita belum taubat pada Allah. Nak bersihkan zulumat ni, nak keluarkan kegelapan daripada hati kita, ada jalan yang Nabi ajar. Macam mana? Masukkan cahaya Al-Quran, masukkan cahaya hadis Nabi dalam hati. Hari-hari dengar Quran, hari-hari baca Quran, hari-hari baca hadis. Saya nak ajak tuan-tuan kita buat satu amalan, boleh tak? Kita cuba khatam Quran. Kat tuan-tuan paling minimum khatam Quran berapa juzuk, berapa kali setahun? Kalau ini paling minimum, ini paling talian hayat paling rendah sekali. Kalau dapat khatam setahun 2 kali. Setahun 2 kali tu Masya Allah, okay, dia telah dapat khatam kadar paling minimum sekali lah. Ini zaman sekarang. Kalau mampu, saya nak ajak tuan-tuan hari ni, mulai hari ni, boleh kita khatam Quran sebulan sekali. Kita cuba sebulan sekali, tuan-tuan. Sebulan sekali bunyi dia macam impossible. Bunyi dia
Tapi sebenarnya kita cuba. Ada tuan-tuan yang mungkin dah khatam sebulan 2 kali, 3 kali pun ada di kalangan kita ni. Tuan-tuan, kita cuba sebulan sekali macam mana cara dia sebelum subuh tadi. Sepatutnya sementara tunggu subuh kita dah dapat selesai satu line. Kejap lagi lepas solat subuh nanti pakat-pakat, kalau dekat rumah, balik rumah, kalau yang nak tunggu sini kejap, baca selai ni. Sebelum zuhur baca selai ni. Sebelum lepas zuhur baca selai. Sebelum asar selai, lepas asar selai. Sebelum maghrib selai, lepas maghrib kuliah hol, tak apa. Sebelum isyak kuliah hol, tak apa. Lepas isyak nanti kita bagi 3 line. Cover balik yang tadi. Sehari kita dah dapat cover 10 line, 1 juzuk. Kalau sehari 1 juzuk, sebulan 30 juzuk. Kita dapat khatam Quran dalam masa sebulan. Sehelai ni tuan-tuan, kita baca bukan lama pun baca sehelai ni. Tak sampai 5 minit saya ingat. Kalau baca dengan tartil pun sehelai. Saya duduk biasa, tak sampai 5 minit pun. Baca dengan tenang. Allah tegur dalam Quran, Allah tegur Nabi, Allah beritahu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu percepatkan lidah kamu untuk semata-mata habiskan bacaan kamu ni. Jangan. Tenang. Baca dengan tenang. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang himpunkan Al-Quran ni dalam dada kamu. Bertenang baca. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka bila kami baca, kamu ikut bacaan kami. Macam mana Jibril AS ajar tartilnya Nabi baca Quran, macam tu patut tartil kita baca Quran. Sebab tu kesan Al-Quran pada sahabat ni tuan-tuan perempuan sekalian, bukan sebab mereka nak baca Quran habiskan cepat-cepat, bukan. Mereka baca dengan rasa nilai Al-Quran. Satu orang sahabat yang saya nak kongsikan sikit pada tuan-tuan pagi ni, yang bernama Sayyidina Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Usaid bin Hudair, dia ni satu orang sahabat Ansar. Dia masuk Islam sebelum daripada hijrahnya Nabi SAW. Asbab daripada satu orang da'i muda. Satu orang da'i muda yang dihantar oleh Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab sampai saja di kota Madinah, di kota Yathrib, pada awal perintah Nabi suruh pergi dulu persiapkan iman orang-orang Yathrib sebelum Nabi berhijrah. Mus'ab bin Umair menginap di sebuah rumah satu orang lelaki yang awal masuk Islam di kalangan orang-orang Yathrib, ialah Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Bermula dakwah di Yathrib di rumah As'ad, satu bilik yang dijadikan untuk datangnya orang-orang didakwahkan Islam kepada manusia, orang-orang Yathrib, sehinggalah makin ramai orang Yathrib masuk Islam. Cuma satu hari itu dilakukan dakwah secara apa nama ni, bukan nak kata dia macam dia buat program kat tepi telaga. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang dah Islam, yang belum Islam, semua nak datang dengar Mus'ab bin Umair dakwah, nak dengar ceramah Mus'ab bin Umair ni. Sebab Mus'ab bin Umair Allah bagi kelunakan suara pada dia. Kalau dia baca Quran, terpegun orang dengar bacaannya. Kalaulah dia bagi semula bagi percakapan dakwah, orang rasa nak duduk dan nak dengar indahnya perkataan dia. Dia menceritakan Islam dengan sangat baik. Dia menceritakan perilaku hal akhlak Nabi dengan sangat-sangat baik. Sehingga kan pada satu hari itu dia dakwah di satu telaga di tepinya, ramai orang duduk yang Islam dan yang bukan Islam. Ketika itu Usaid bin Hudair bersama dengan pemimpin Aus, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Mu'adh kata kepada Usaid, dua-dua belum Islam lagi, dua-dua ni orang besar lepas Islam, beritahu pada Usaid, wahai Usaid, satu orang telah dihantar untuk dakwah agama mereka di Yathrib ni, yang telah mempengaruhi ramai orang lemah di kalangan kita ni. Tolong pergi dan habiskan dia sebelum dia mempengaruhi lagi ramai orang kita. Habiskan dia. Kalau ikutkan aku sendiri nak habiskan dia, akan tetapi yang bawa dia tu ialah sepupu aku sendiri, Sayyidina As'ad tu sepupu kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Tapi kamu pergi. Tuan-tuan, dia tak cakap banyak. Usaid bin Hudair capai tombak. Kita kalau orang Melayu ni, dia banyak berkira sikit. Dia kalau pergi nak kahwin ni tuan-tuan, dia nak pergi kahwin dia dengan pantun macam-macam. Tak tahu zaman sekarang dah malas dah. Zaman dulu lah. Dan sekarang pun dah start straight to the point.
Zaman dulu punya adat, Masya Allah, tinggi nak kata orang Melayu punya bahasa. Orang Arab pun ada juga cara dia, tapi bila sampai pada satu tahap ni memang kena straight to the point. Dia bawa tombak dia, tuan-tuan, nak pergi kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair. Daripada jauh Sayyidina As'ad cuit Mus'ab beritahu tu, yang sedang hadir tu itu salah seorang daripada pemimpin daripada Bani Aus. Kalau dia masuk Islam, ramai orang akan masuk Islam. Sayyidina Usaid datang dengan wajah yang merah, dengan tombak, memang nekat. Daripada jauh, dan ahlan wa sahlan wa marhaban, dan disambut oleh Mus'ab bin Umair dengan kata-kata yang baik dan puji-pujian, sehingga berdiri Usaid bin Hudayr di depannya. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, dia beritahu kepada Sayyidina Usaid yang berdiri di hadapan perhimpunan itu, yang menumpukan pandangannya kepada Mus'ab. As'ad beritahu dengan suara yang lantang, apakah yang menyebabkan kamu berdua datang ke sini, ke tempat perhimpunan tu? As'ad Usaid datang dengan satu orang lagi. Mus'ab tenang. Ada segaris senyuman di wajah Mus'ab bin Umair. Dengan bahasa yang lunak dan memujuk, dia kata, wahai pemimpin kaum, adakah tuan mahu sesuatu yang lebih baik daripada yang tuan minta itu? Maksud dia, Mus'ab tahu dah ni dia datang nak buat apa ni. Tapi Mus'ab tenang. Mus'ab kata, adakah tuan mahu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang tuan minta itu? Tu heran Usaid. Usaid tanya, apa benda tu? Kata Mus'ab, tuan duduk dan dengar penjelasan daripada kami. Jika berpuas hati dengan apa yang kami katakan, tuan terima. Tapi jika tuan tidak menerimanya, kami akan tinggalkan tempat ini dan tidak akan kembali lagi, kata Mus'ab.